Okey, seterusnya kita sambung tajuk 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Okey, ini tajuk 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Maksudnya ada 4 tajuk lagi untuk bab yang ke-9 dasar luar Malaysia ini. Okey, kita lihat. Ini adalah subtopik yang terdapat dalam 9.4 Malaysia dan Commonwealth, iaitu penyertaan dan sumbangan kita dalam rancangan Colombo, kerjasama pertahanan, kerjasama ekonomi, penentangan dasar apartheid, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth dan juga sukan Commonwealth. Kita lihat pendahuluannya dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan Commonwealth? Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Faham tak maksudnya? Kita adalah negara yang pernah dijajah oleh British. Jadi, kita ni adalah bekas tanah jajahan mereka, jadi kita akan menyertai Commonwealth. Bukan negara kita sahaja. Tapi contohnya negara Indonesia yang pernah dijajah oleh British juga. Pernah dijajah oleh Belanda. Kemudian negara-negara yang pernah dijajah lah, yang telah merdeka, mereka akan menyertai Commonwealth. Okey, Commonwealth telah ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okey. Pernyataan dalam Commonwealth memberikan manfaat yang besar kepada negara kita. Okey, Malaysia memperjuangkan hak. Ada beberapa perkara dalam Commonwealth, melalui Commonwealth. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Yang ketiga, pembangunan bidang sosial. Dan yang keempat, pengurusan isu antarabangsa melalui Commonwealth tadi. Seterusnya, ini adalah bahan daripada sumber internet. Ini adalah negara Commonwealth. Awak tengok yang berwarna hijau ni. Yang berwarna hijau ini yang telah dilabel ni, ini adalah antara negara Commonwealth. Ibu pejabatnya terletak di London, Marlborough House, London, England, United Kingdom. Bahasanya dalam bahasa perantara adalah bahasa Inggeris. Ini adalah pemimpinnya dan juga pengasas. Dan sebelah kanan kita ini adalah logo Commonwealth. Seterusnya kita lihat penyertaan dan sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Yang pertama, dalam rancangan Colombo. Yang kedua, kerjasama pertahanan. Yang ketiga, kerjasama ekonomi. Yang keempat, penentangan dasar apartheid. Yang kelima, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Dan yang keenam, sukan Commonwealth. Kita lihat yang pertama, dalam rancangan Colombo. Dalam rancangan Colombo, Malaysia turut menyertai rancangan Colombo, iaitu dalam rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth sejak tahun 1951 lagi. Ini untuk makluman awak. Yang seterusnya, tujuan rancangan Colombo ini adalah untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth ni tadi, negara-negara yang terdapat dalam Commonwealth ni tadi. Yang kedua, mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan juga kesihatan. Yang ketiga, terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995. Yang keempat, memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun. Seterusnya, yang kedua, kerjasama pertahanan. Malaysia juga turut terlibat dalam kerjasama pertahanan, iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957, iaitu antara Britain dengan Tanah Melayu. Perjanjian ini memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Kemudian, kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa.
Okey, seterusnya tajuk yang ketiga iaitu kerjasama ekonomi. Okey, dalam kerjasama ekonomi, negara Commonwealth merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama iaitu komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Okey, jadi kita tak ada masalah untuk mengeksport. Apa maksud ekspor? Kita menjual barangan kita di negara anggota yang lain, anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Kemudian, kadar cukai yang dikenakan juga lebih rendah. Contohnya cukai ekspor barangan siap dan juga cukai produk digital. Lebih murah cukainya berbanding jika kita tidak menganggotai Commonwealth. Kemudian, pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Yang keempat, iaitu pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Maksudnya kat sini, negara-negara anggota Commonwealth juga membuat pelaburan dalam ekonomi negara kita. Ya, ini kemudian dia keluar. Ini yang cikgu sebut tadi. Negara Commonwealth ini merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama. Okey, seterusnya, penentangan dasar apartheid. Okey, apa itu dasar apartheid? Dasar apartheid ini merujuk kepada pemisahan antara kaum kulit putih dengan kaum kulit hitam. Okay, dasar ini telah dilaksanakan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1969. Tindakan kaum kulit putih ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebenarnya. Okay, kaum kulit hitam dianggap sebagai golongan yang mempunyai kedudukan yang rendah. Itu maksud dasar apartheid. Memang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kemudian, mereka juga yang berkulit hitam ni diberi layanan kelas kedua dalam pelbagai bidang sama ada ekonomi, sosial ataupun politik. Jadi, semua bentuk diskriminasi perkauman dalam dasar apartheid ini dianggap sah dari segi undang-undang. Jadi, negara kita, ia membolehkan kaum kulit putih ini mengekalkan dominasi mereka. Jadi, kita menentang dasar apartheid ini. Okey, asas penentangan Malaysia disebabkan dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Jadi, tidak adil. Tidak adil kita membezakan manusia itu dengan warna kulit. Sebab itu Malaysia menentang. Kedekasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan telah menarik diri daripada Commonwealth. Jadi mereka tak jadi anggota Commonwealth lagi. Sebab Afrika masih lagi mengamalkan dasar apartheid ini. Kalau kulit putih, kedudukannya tinggi. Kalau kamu kulit hitam, kamu kedudukan paling bawah sekali. Okey, ini adalah lawatan Nelson Rolihlahla Mandela ke Malaysia pada tahun 1997. Okey, tajuk seterusnya adalah mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Okey, Malaysia juga turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang diadakan selama 2 tahun sekali. Persidangan ini diadakan bagi membincangkan apa yang dibincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota. Jadi pada tahun 1989 Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah dalam persidangan ini. Okey, awak boleh lihat gambaran di sini. Ini adalah antara mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang telah bersidang di Kuala Lumpur. Malaysia juga pernah dipilih sebagai tuan rumah tahun 1989. Awak belum lahir lagi. Cikgu baru berumur 2 tahun ketika ini. Okey, seterusnya tajuk yang terakhir dalam 94 adalah Sukan Commonwealth. Okey, pernah dengar kan Sukan Commonwealth? Ini sangat popular. Sukan Commonwealth ini merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Sukan Olimpik paling besar lah dekat dunia. Yang kedua terbesar Sukan Commonwealth. Sukan ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini pada tahun 1998. Okay, penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pencapaian atlet kita dalam sukan ini telah banyak mengharumkan nama negara.
Okay, ini logo dia. Tahun 1968, Malaysia pernah menjadi tuan rumah pada Sukan Commonwealth. Okay, ini maksud Sukan Commonwealth. Ini keratan daripada Google, Wikipedia. Sukan Commonwealth dalam bahasa Inggeris, Commonwealth Games. Singkatannya disingkat sebagai SUKOM. Okay, Sukan Commonwealth adalah sebuah acara beraneka sukan melibatkan atlet-atlet dari negara Commonwealth. Okay. Acara tersebut diulang kali pada tahun 1930 dan telah dilangsungkan setiap 4 tahun sekali kecuali tahun 1942 dan 1946 yang dibatalkan sebab Perang Dunia Kedua. Dahulu, Sukan Commonwealth ini digelar sebagai Sukan Empire British dari tahun 1930 hingga tahun 1950. Di Sukan Commonwealth dan Empire British dari tahun 1954 hingga tahun 1966 dan Sukan Commonwealth British dari tahun 1970 hingga tahun 1974. Seperti jumlah acara Sukan Olimpik, sukan ini turut mengandungi beberapa sukan yang dimain meluas di negara Commonwealth seperti lawn ball, rugby dan juga bola jaring. Okay, kesimpulannya, penyertaan Malaysia dalam Commonwealth memberi manfaat yang besar dari sudut ekonomi, sosial dan politik kepada negara. Malaysia turut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Badan Dunia ini yang menonjolkan kewibawaan negara kita pada peringkat dunia selain lantang menyuarakan pandangan dalam pelbagai isu. Itu gunanya kita menyertai Commonwealth. Okay? Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bekerjasama memastikan negara kita terus dihormati oleh negara lain.